Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Farhan bin Abdul Muttalib dan saya adalah pelajar semester 1 dalam kejuruteraan mekanikal di UiTM Shah Alam. Saya juga daripada kumpulan Kesatria HBU 111 kumpulan 27. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak UiTM kerana pada 25 November 2020 pada jam 8.30 malam kerana telah memberikan tayangan dokumentari patriotik kepada pelajar-pelajar UiTM iaitu Jubli Emas Rukun Negara dan juga Malaysia Prihatin #Kita Mesti Menang. Saya di sini ingin menerangkan apakah itu makna prinsip rukun negara. Rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia yang telah dibentuk pada 31 Ogos 1970. Rukun negara diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang telah melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Tujuan utama rukun negara dibentuk adalah untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Oleh itu, prinsip-prinsip dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian negara dan perpaduan kaum demi memastikan kejayaan dan kestabilan Malaysia. Melalui rukun negara di sini, saya ingin menerangkan satu persatu maksud ataupun objektif ataupun kata lain sebagai dia punya huraian kepada rukun-rukun negara, iaitu yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan dimaksudkan sebagai bangsa dan negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Melalui kepercayaan beragama inilah akan menjadikan bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat. Perlembagaan persekutuan memperuntukkan bahawa Islam adalah agama rasmi persekutuan, tapi agama dan kepercayaan-kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram di mana-mana bahagian di dalam persekutuan, dan tindakan membeza-bezakan terhadap seseorang warga negara atas alasan atau perihal agama adalah dilarang. Saya tegaskan, dilarang sama sekali, kerana Jawatankuasa Penggubah Rukun Negara menyedari akan pentingnya agama dan kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan manusia. Okey, saya ingin menerangkan tentang maksud kedua, iaitu prinsip kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara adalah berteraskan kepada amalan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara di Malaysia. Selaras dengan kedudukannya di Pertuan Agong sebagai raja mengikut perlembagaan, sistem beraja juga diamalkan di setiap negeri, dan yang di-Pertua Negeri bagi negeri-negeri yang tidak beraja, Seri Paduka Baginda, raja-raja dan yang di-Pertua Negeri merupakan lambang perpaduan rakyat. Kesetiaan kepada raja dan negara bermaksud bahawa setiap warga negara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan juga ikhlas kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Di peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka bermastautin tanpa mengurangkan taat setia kepada yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, prinsip ketiga iaitu keluhuran perlembagaan yang menekankan perlunya rakyat menerima ataupun mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara. Perlembagaan negara adalah sumber perundangan yang tertinggi dan berfungsi untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat dan untuk menghormati hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Setiap warga negara Malaysia dikehendaki menghargai serta memahami maksud dan kandungan serta latar belakang sejarah pembentukan perlembagaan negara. Okey, seterusnya, prinsip keempat rukun negara adalah kedaulatan undang-undang. Keadilan yang diasaskan atas kedaulatan undang-undang menunjukkan bahawa setiap rakyat adalah sama taraf di sisi undang-undang. Selain itu, kebebasan asasi juga terjamin bagi semua warga negara Malaysia. Undang-undang negara yang berasaskan perlembagaan perlu diterima dan dipertahankan kedaulatannya. Tanpa adanya undang-undang, maka negara tidak dapat mencapai keamanan dan kestabilan. Akhir sekali, prinsip kelima rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan adalah satu perkara yang ditekankan untuk memperkembangkan personaliti dan tingkah laku setiap rakyat. Ianya bertujuan untuk membentuk warga negara yang bersopan santun
dan bertata susila selaras dengan kempen budi bahasa dan nilai murni yang dijalankan di Malaysia. Sifat individu yang bersopan santun dan bertata susila adalah paling bermakna dan amat penting dalam konteks perhubungan antara satu sama lain dalam masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Sikap bersopan santun dan bersusila patut diamalkan bagi membentuk seorang individu dan masyarakat yang berdisiplin dan moral tinggi yang akan membantu mewujudkan sebuah masyarakat yang harmoni. Kesimpulannya, rukun negara bukanlah sekadar prinsip yang akan hanya dilafazkan dengan ikrar, tetapi ianya menuntut kesungguhan setiap warga negara untuk menghayati dan mengamalkan setiap baris di dalam rukun negara itu. Justru, mengamalkan rukun negara akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu tanpa mengira kaum serta bersikap saling menghormati antara satu sama lain. Melalui perpaduan yang kukuh, maka pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dan kestabilan politik dapat dikekalkan dalam sistem pemerintahan negara yang bercorak demokratik seperti di Malaysia. Okey, sekejap. Okey, setakat itu saja saya punya perkongsian. Terima kasih dan Assalamualaikum.